Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan kongsikan cara mengisi rekod bacaan di dalam sistem IQ Nilam menggunakan ID5 KPM melalui peranti komputer dan telefon pintar. Bagaimana caranya? Jom kita saksikan. Murid-murid perlu bersedia dengan komputer atau telefon pintar, capaian internet, ID5 KPM beserta kata laluan. Okey, pertama sekali kita tekan aplikasi Google Chrome dan di bahagian carian kita menaip iqnilam.moi.gov.my dan enter. Ini adalah paparan utama sistem IQ Nilam yang dibangunkan oleh BSTP KPM, bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai rekod rasmi Nilam pelajar seluruh negara Malaysia. Okey, kita log masuk dengan sign in dan pastikan kita menggunakan ID5 KPM. Sign in. Okey, di sini jika kita pernah masuk, dia akan keluar paparan begini, menunjukkan kita pernah log masuk. Jika kita pertama kali masuk, kita boleh sebagai use another account dan typekan akaun ID5 yang betul. Okey, kita kini berada di paparan IQ Nilam versi komputer. Jika dilihat di sini, di bahagian kiri terdapat profil murid, nama dan juga sekolah, jumlah buku, jumlah bahan bukan buku dan jumlah keseluruhan bacaan. Dan juga terdapat maklumat murid, nama sekolah dan juga kelas. Di bahagian maklumat murid, jika ada sebarang kesilapan, kita boleh berhubung dengan guru ICT atau admin sekolah. Okey, borang maklumat bacaan murid. Bahagian A, maklumat bahan bacaan, nama, judul, pilihan bahasa, tahun terbitan, pengarang, penerbit. Okey, bahagian B, jenis bacaan. Terdapat buku fiksyen dan bilangan muka surat. Buku fiksyen adalah buku rekaan ataupun buku khayalan. Okey, kedua, buku bukan fiksyen iaitu buku tentang fakta-fakta seperti buku ensiklopedia dan seterusnya. Bahan bukan buku. Terdapat pilihan yang boleh kita pilih di sini. Ya, banyak sekali. Jurnal, laporan, majalah. Keempat ialah bahan digital. Contohnya kita baca buku e-book, kita masukkan link di sini, ataupun kita ada rak maya, kita boleh masukkan link rak maya di sini. Okey, bahagian C ialah bahagian rumusan atau sinopsis bahan bacaan kita. Dan D, aktiviti pengayaan, aktiviti lain-lain dan simpan. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk merekod bahan bacaan buku. Okey, jom kita ambil salah satu contohnya ialah badak air ingin berendam. Okey, pilihan bahasa ialah bahasa Melayu. Tahun terbitan 2014. Ini contoh je buku-buku ya, saya ambil secara rawat sahaja. Okey, pengarang ialah Hamdan Muhammad Ali dan penerbit ialah Universe Color Printing. Okey, jenis bacaan buku fiksyen muka surat 30. Okey, seterusnya kita isi bahagian C iaitu bahagian rumusan atau sinopsis atau ringkasan tentang buku yang kita baca. Contohnya kita buat buku ini menceritakan tentang
keberanian si badak air yang berani berhadapan dengan binatang lain seperti buaya. Okey, bahagian rumusan ialah bahagian yang wajib. Kenapa? Sebab di bahagian aktiviti pengayaan telah sedia ditikkan bahagian rumusan menunjukkan ialah adalah wajib. Okey, selain kita membuat rumusan, apa lagi aktiviti pengayaan yang kita buat selepas membaca? Contoh, selepas membaca, kita bercerita kepada adik atau abang kita. Okey, ataupun kita buat aktiviti selain daripada yang terdapat di sini, kita klik lain-lain, kita buat poster. Okey. Dan seterusnya, kita klik untuk simpan. Okey, tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Yeay! Okey. Maklumat bacaan yang kita dah masukkan tadi akan dikemas kini di bahagian profil murid, bahagian atas sebelah kiri. Kadang-kadang, sistem akan mengambil masa untuk mengemas kini bacaan kita. Selamat membaca, selamat mencatat di IQ Nilam. Jika paparan keluar sebegini, murid-murid pelajar-pelajar tidak perlu khawatir. Ini menunjukkan bahawa kita cuba daftar ke portal IQ Nilam menggunakan akaun selain daripada akaun Delima. Okey, jika dilihat di sini, saya menggunakan akaun peribadi gmail.com. Jika terjadi sebegini, saya sarankan murid-murid tekan butang yang 3 ni dan ambil new incognito window. Okey, dia akan jadi hitam macam ni. Paparan incognito mode adalah lebih selamat supaya akaun kita tidak bercampur dengan akaun yang kita sedia ada. Okey, di sini kita typekan semula iqnilam.moi.gov.my, enter. Okey, kita sign in. Kita masukkan akaun email MOE kita dan masukkan kata laluan yang betul. Ha, berjaya pun. Selamat bernilam. Okey, ini adalah paparan di telefon pintar saya. Tekan aplikasi Chrome dan di bahagian carian kita menaip iqnilam.moi.gov.my dan enter. Okey, kita telah pun masuk ke paparan sistem IQ Nilam. Kita log masuk dengan menggunakan ID Delima. Okey, jika ini yang terjadi, murid-murid pelajar-pelajar tidak perlu khawatir. Ini menunjukkan bahawa kita cuba masuk ke sistem IQ Nilam menggunakan akaun selain akaun Delima. Apa yang perlu kita lakukan ialah type di bahagian carian google.com. Di bahagian profil, kita klik untuk semak yang kita gunakan akaun yang betul. Di sini menunjukkan yang saya menggunakan akaun peribadi gmail.com, bukan akaun Delima. Apa yang perlu saya lakukan ialah saya perlu log keluar dan di atas carian saya perlu typekan semula iqnilam.moi.gov.my, enter. Okey, kita sign in semula. Okey, kita boleh pilih akaun MOE yang betul. Paparan ini menunjukkan ke semua akaun yang pernah saya gunakan untuk masuk ke IQ Nilam.
Jika murid pertama kali masuk ke IQ Nilam, boleh tekan Use Another Account. Jom kita mulakan. Okey, Alhamdulillah kita telah pun masuk ke profil murid sistem IQ Nilam. Okey, ada profil murid, nama dan sekolah, jumlah buku, jumlah bukan buku, jumlah bacaan keseluruhan. Di bawah ni maklumat murid, terdapat nama sekolah dan juga kelas. Ini bahagian ni kita tak boleh tukar ya. Jika ada sebarang kesilapan atau perubahan, kita hendaklah maklumkan kepada guru ICT sekolah ataupun admin sekolah. Okey, seterusnya kita tengok rekod bacaan Nilam. Okey, terdapat bahagian A, maklumat bahan bacaan, nama judul, pilihan bahasa, tahun terbitan, pengarang, penerbit. Bahagian B, jenis bacaan, sama ada buku fiksyen, bukan fiksyen, bukan buku dan bahan digital. Seterusnya rumusan adalah ataupun sinopsis bahan bacaan yang dibaca. Seterusnya aktiviti pengayaan selepas bacaan ataupun lain-lain aktiviti yang tidak tersenarai dan simpan. Senang kan? Untuk merekod bahan bacaan di telefon pintar adalah sama cara merekod bacaan di komputer. Selamat bernilam!